Terima kasih peneraju acara, panel juri, Teguh dan Saksama dan seluruh sahabat sekalian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua. Sesungguhnya, pendidikan di Malaysia semakin membangun selaras dengan kemajuan dunia pada hari ini. Proses ini telah menjadikan Malaysia negara yang berdaya saing dari aspek pendidikannya. Maka, untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju, perkembangan pendidikan berpandukan falsafah TVET dilihat mempunyai berkaitan dan mampu mencapai wawasan negara. Sebagai pembuka bicara, tajuk saya pada hari ini adalah perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dan kaitannya dengan falsafah pendidikan TVET. Persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan falsafah TVET? Hadirin sekalian, TVET adalah akronim bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. TVET merupakan proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan. Falsafah ini menekankan 3 komponen utama, iaitu komponen praktikal, kemahiran psikomotor dan pendedahan kepada latihan di industri. Hadirin dan hadirat, selepas kemerdekaan, penyatu paduan rakyat merupakan antara cabaran yang perlu ditempuhi dalam sistem pendidikan. Perkara ini bertujuan untuk membina kembali sebuah negara yang stabil, bersatu padu, aman dan maju serta bebas daripada ancaman konflik antara kaum. Perkembangan pendidikan bermula dengan cadangan penyata razak yang bertujuan untuk membentuk semula sistem pendidikan di Malaysia. Jika ditelusuri, ibu bapa dahulu sering beranggapan bahawa pendidikan TVET adalah pilihan kedua dan hanya layak kepada yang kurang cemerlang dalam akademik. Hakikatnya, TVET bukan pengajian kelas kedua kepada para pelajar. Hal ini kerana penyata razak telah mencadangkan sekolah kepada 3 peringkat, iaitu maktab teknik, sekolah teknik dan sekolah sukan. Maktab teknik adalah kursus teknikal peringkat diploma bagi lepasan sekolah menengah. Sekolah teknik pula adalah sekolah teknik bagi lepasan sekolah menengah mengikuti kursus 3 tahun bagi menjadi juru teknik. Manakala, sekolah tukang merupakan sekolah bagi lepasan sekolah rendah untuk mengikuti kursus 2 tahun dalam bidang kemahiran. Tambahan lagi, TVET juga telah diserapkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan dan diberi keutamaan. Hadirin dan hadirat sekalian, laporan CISMEN juga telah mengesyorkan lebih banyak sekolah vocational dibina dan menambahkan sekolah tukang. Dalam masa yang sama, kurikulum bagi sekolah Inggeris dan vernakular diperbaiki dengan memasukkan mata pelajaran amali. Sebagai contoh, pelajar lelaki mempelajari pertukangan, manakala pelajar perempuan mempelajari sains rumah tangga. Sehubungan dengan itu, laporan Rahman Talib telah membuat syar-syar, iaitu keperluan mewujudkan sekolah menengah pertukangan dan sekolah menengah teknik. Hasilnya, pada tahun 1968, 3 buah sekolah teknik telah dibina dengan tujuan menyuburkan kebolehan pelajar dalam bidang kejuruteraan. Mereka memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vocational untuk perkembangan ekonomi. Hadirin sekalian, sementara itu, laporan Aminuddin Baki telah dicadangkan dan turut memperkenalkan pendidikan aneka jurusan dalam melahirkan tenaga mahir. Pada waktu yang sama, laporan ini telah menyediakan pelbagai peluang pekerjaan selepas tamat pengajian, di samping memperkenalkan sekolah teknik. Mereka menolak sistem vernakular yang berteraskan dasar pecah dan perintah pada zaman pemerintahan British. Laporan ini juga menegaskan pelaksanaan pelbagai jenis kursus perlu ditawarkan kepada pelajar bagi melahirkan individu yang berkemahiran dan mampu menjawat jawatan setelah tamat pengajian. Hal ini juga bertepatan dengan perkembangan TVET yang telah membuat pelaksanaan pelbagai program kemahiran seperti pembuatan roti atau pastry, pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak, pembuatan pakaian dan sebagainya. Dalam pada itu, laporan Barnes
turut mencadangkan agar sekolah vokasional moden dibina. Mereka memberi penekanan kepada mata pelajaran sains, seni, perusahaan dan sains rumah tangga. Misalnya, sains ketugangan bagi lelaki, manakala sains rumah tangga bagi perempuan. Akhir kata, pembentukan TVET adalah penting dalam membangunkan modal insan yang berilmu, berpengetahuan dan berkemahiran dalam memenuhi keperluan industri masa kini. Hal ini selari dengan cadangan laporan Aminuddin Baki yang menegaskan pelaksanaan pelbagai jenis kursus bertujuan untuk melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran dan mampu untuk menjawat jawatan setelah tamat pengajian. Sehubungan dengan itu, TVET juga merupakan satu cabang penting dalam pembentukan dan pembangunan negara. Hal ini bersesuaian dengan TVET menjadi teras dalam pembangunan potensi individu secara menyeluruh selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menginginkan individu memiliki daya upaya yang mahir dalam menjalankan kerja-kerja yang berasaskan kemahiran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.